Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita bertemu di dalam satu rancangan yang dikira sebagai satu rancangan baru daripada TV Al-Hijrah sebagai alternatif kepada kita untuk mendalami dan mempelajari ilmu. Nanti dulu. Ilmu, tahukah anda Nabi SAW bila mana peperangan Badar? For your information, perang Badar adalah perang yang pertama. Jadi masa mula-mula perang, umat Islam menang, Nabi dapat banyak tawanan perang. Maka Nabi kata, siapa-siapa yang nak melepaskan diri daripada menjadi tawanan, bagi mereka yang ada harta, tebus diri mereka dengan harta. Tapi bukan semua orang ada harta. Macam mana dengan yang tidak ada harta? Maka Nabi SAW mengatakan apa? Bagi mereka yang tidak ada harta, tetapi ada ilmu, maka kena ajar orang Islam, anak-anak orang Islam 10 orang supaya mereka pandai, maka mereka akan dibebaskan daripada tawanan. Nabi meletakkan mengajar orang sebagai satu option di dalam Islam pada ketika zaman Nabi SAW, membuktikan bahawa Nabi sukakan ilmu. Dan saya ucap tahniah kepada anda yang sudi menanti-nantikan saat ini untuk kita sama-sama menuntut ilmu. Tahniah untuk anda. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, sebelum saya terlupa ataupun kita pergi lebih jauh, ya Allah, lupa doa tak baca masa mula belajar. Macam mana nak berkat ni? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada semua sahabat saya yang terlibat dalam menyediakan kita punya, tengok cantik ni sekeliling saya kalau tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan ada tempat saya sekarang, tuan-tuan sidang penonton mesti rasa cantik punya. Kan baru saya cakap, nampak? Pandai dia ambil semua suasana bagi nampak kat kita semua. Cantik sungguh. Kemudian sidang penonton, terima kasih kepada semua yang terlibat. Sebab apa saya sebut? Andai kata majlis ini dikira sebagai majlis ilmu, orang yang sedia baju, orang yang sedia meja, tolong angkat rehal, tolong sedia laptop, tolong set kamera, tolong make up, tolong semua buat ni belakang ni semua dikira kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, senang nak dapat. Dan siapa yang dapat kebajikan ni zaman sekarang ni, bukan saja zaman sekarang, daripada dulu Allah dalam hadis qudsi Nabi kata, Allah boleh lipat kali ganda 10, 20, 30 sampai berapa? Sampai 700 kali ganda. Sonok tak sonok? Sonok mengaji ni. Baik, hari ini apa sebenarnya yang kita nak bincang sidang penonton sekalian? Baik, sebelum mula dengan lebih jauh-jauh saya cerita dulu. Program kita ada dua. Yang pertama hari Isnin dan juga hari Rabu kita akan membincangkan berkaitan dengan fardu ain. Okey. Fardu ain bahasa Arab. Fardulah. Usalli fardu zuhri. Fardulah fardu. Ain. Bukan huruf ain tu bukan. Ataupun bukan orang nama ain saja. No. Untuk apa? Ain ini dalam bahasa Arab makna kata individu. Jadi fardu ke atas individu. Benda yang kita nak belajar, mula dah semua orang makin teringat. Ingat tak dulu masa kita sekolah rendah, kena masuk kelas PAFA, kena rotan kaki siapa lari keluar? Fardu ain. Fardu individu. Fardu individu, tak ada siapa boleh selesai selagi individu ini ada, dia mesti kena tunaikan. Yang tu yang kita nak belajar. Yang tu yang kita nak belajar hari Isnin dan juga hari Rabu. Hari Selasa kita akan belajar kelas tajwid insya-Allah dalam kaedah yang mudah dan tidak lari daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Mudah-mudahan dengan cara itu kita dapat memperkembangkan ilmu. Jam, waktu sama 10.30 malam. Boleh? Alhamdulillah. Baik, sidang penonton yang saya kasih sekalian. Hari ini saya nak cerita kepada kita semua berkaitan dengan satu perkara. Perkara apa?
Islam. Sebab kita nak starting, kita kena cerita lah. Kenapa kena tahu Islam ni? Apa sebab kita kena belajar Islam? Islam. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, sebelum saya pergi kepada Islam, kita pergi kepada manusia. Manusia, yang menonton saya manusia, saya juga manusia, jangan risau, saya bukan malaikat, tak ada kepok duk kata terbang mai daripada atas, Assalamualaikum semua, apa khabar? Saya, tutup kepok pula, buat lagu tu tutup kepok. Tak, saya manusia biasa, sama macam semua. Jadi manusia ni apa, sidang penonton sekalian? Manusia, Allah ciptakan manusia melalui fitrah. Fitrah macam mana? Macam baby baru lahir, kan baby keluar-keluar kan? Baby keluar-keluar mak dia lahir tu. Bukanlah keluar lagu ni keluarlah. Keluar. Kalau nangis, doktor tak payah tampak dia. Kalau dia tak nangis, doktor pet dia punya Allah. Bontot. Pet bontot dia. Pelap dia menangis. Soalan dia, siapa yang mengajar bayi itu menangis? Takkan mak dia duduk dalam perut, anak-anak keluar nanti jangan lupa menangis. Takkan mak pesan macam tu? No. Siapa yang ajar bayi itu? Bila kena pet pun kok sakit menangis. Itu adalah fitrah. Dan manusia perlukan agama, itu fitrah. Orang mencari kata Tuhan yang tu, Tuhan yang ni, Tuhan yang ni. Semua orang mencari. Sebab fitrah manusia nak beragama. Jadi manusia bila dia ada fitrah yang inginkan benda itu, maka Allah ciptakan manusia. Kita pergi dulu pertama. Manusia ada jasmani, jari, tangan, kaki, semua. Dan Allah sebut apa? Manusia Allah ciptakan daripada tanah. Betul tak? Allah cerita dalam Al-Quran berkaitan dengan Allah ciptakan Nabi Adam daripada tanah. Ada Allah sebut min tin, min hamain masnun, daripada semua benda. Allah sebut berkaitan dengan tanah, Allah cipta manusia. Tahukah anda bahawa manusia, kalau kita cek betul-betul kan, hari ni, semua orang tengok diri sendiri. Yes, apa dia? Kita ada keperluan sama macam tanah. Itu belum kira apa yang ada dalam ni lagi. Kita ada macam yang ada dalam apa yang tanah perlukan. Pertama, kalau tidak percaya, kita perlu minum, tanah perlu disiram. Kita perlu makan, tanah perlu dibajakan, baru menjadi tanah yang segar. Betul? Dua, manusia perlukan tempat. Kalau tak ada rumah tak boleh lah. Orang gila pun mesti cari kotak nak tidur dalam kotak. Orang gila pun mesti cari tempat untuk dia tidur. Dia nak ada tempat. Manusia perlukan tempat. Apatah lagi kita perlukan rumah, perlukan tempat. Tanah. Mana boleh tanah duk terapung kat udara macam tu? Ya Allah, tanah. Ada. Tolong Ustaz ambil tanah saya kat belakang tu, tanah baja nak bubuh dalam pasu Ustaz. Mana tanah tu? Tu duk terapung tak belakang tu. Mustahil. Tanah, tempat. Pasu, dalam bekas, atas tanah, mesti ada tempat. Tiga, hiasan. Manusia mesti nak pakai baju cantik-cantik, nak pakai jam cantik-cantik, nak ada pen cantik-cantik. Walaupun pen ni cantik lah, kira satu colour pun kira cantik lah, boleh lah. Pakai ini cantik, pakai tudung, nak cantik-cantik. Tanah perlu ada contoh-contoh. Jom kita pergi padang pasir tengok. Sahara, cantik ke? Ada orang kata cantik itu tempat-tempat yang cantik. Tak, ni pergi padang pasir saja. Padang pasir saja. Jom kita pergi padang pasir. Buat apa? Cantik padang pasir pemandangan dia. Orang kata gila ke dia ni? Cuba kalau tanah itu ada rumputnya. Tanah itu ada pokoknya. Tanah itu ada bunganya. Tanah itu ada semua benda. Masya Allah, tabarakallah. Jom kita pergi mana? Taman yang indah. Pasal apa? Kita boleh duduk relax. Macam tuan-tuan tengok saya, nampak? Tuan-tuan mula terbang, tengok saya, nampak? Tenang, relax. Tempat yang indah. Semua mesti ada hiasan. Mesti ada hiasan. Sama macam tanah. Jadi sedarlah diri kita. Pesanan kepada diri saya terutamanya, sedarlah diri kita. Kita ni macam tanah saja, tak ada hebat-hebat mana, pandai-pandai mana, kita pun Allah yang Maha berkuasa. Dan sebelum saya terlupa pergi lebih jauh sebab kita nak masuk dah dalam ilmu kita ni. Apa dia saya nak pesan?
kepada para alim ulama, ustaz dan ustazah, tuan-tuan guru di luar sana, minta ampun, minta maaf, saya lupa nak sebut tadi. Kalau ada sebarang salah dan silap, tolong tegur diri saya yang lemah ini. Dan kalau ada cadangan, bolehlah hantarkan ke Facebook kita ke, telefon kita ke, atau di mana saja, ataupun terus ke TV Hijrah untuk beri cadangan. Alang-alang saya sebut TV tadi. Saya nak beritahu kita punya alamat dia. Saya ingat. Okey, pertama sekali, siapa yang ada persoalan atau apa-apa yang ingin diberikan cadangan, bolehlah emailkan ke ustaz titik dot titik orang Melayu titik lah. Ustaz dot don at tvalhijrah.com. Okey? Atau www.facebook.com/30 minit, 30 nombor, 30 macam dekat belakang ni, 30 nombor, 30 minit Ustaz Don. Atau hubungi kita di nombor 03-2260-2411 atau 03-2260-1610. Boleh? Alhamdulillah. Alright, sekarang kita nak masuk kepada perbincangan yang seterusnya. Bila kata manusia ada jasad dia, ada jasmaninya, ada soalan. Apa dia? Kita duduk sekarang ni, macam mana saya boleh hidup? Ni macam mana boleh gerak tangan ni? Orang kata ada jantung, jantung duk gup, 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 duk pam. Tidur, tidur. Kita tidur. Hidup ah? Tidur. Mat, bangun. Mat, bangun. Betul? Mat, bangun ni. Dia mula. Baru dia nak mula cakap. Tadi masa mula-mula tu dia tak dengar. Dia buat apa? Ataupun terus kepada mati. Jantung dia ada tak? Ada. Otak dia ada tak? Ada. Tapi kenapa dah tak berhenti berfungsi? Siapa yang buat semua tu? Allah sebut di dalam Al-Quran apa dia kepada malaikat? Allah sebut kata bila Allah ciptakan Adam, kemudian Allah sebut apa? Kemudian kami tiupkan ruh daripada kami yang kami ciptakan masuk dalam Nabi Adam AS. Manusia ada dua benda. Satu jasad, satu roh. Ya, sidang penonton sekalian. Dan kalau kata jasad tadi perlu makan, perlu minum, perlu tempat tinggal, perlu tidur, perlu semua. Dalam badan kita, roh perlu apa? Tengok ada orang teka, perlu apa? Cepat. Saya tak dengar pun, minta maaf. Saya agak-agak ajalah. Orang kata perlu zikir. Ada orang kata perlu apa lagi? Perlu semayang. Macam-macam orang sebut perlu semua untuk dalam. Saya sebut satu sahaja. Roh kita perlu Islam. Roh kita perlu Islam. Jadi ada apa dengan Islam? Sehinggakan roh ini memerlukan Islam. Ada apa dengan Islam? Islam ada dua perkara asas yang berdiri di atas Islam. Yang pertama rukun iman dan yang kedua rukun Islam. Rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam, rukun iman. Apa itu rukun iman? Apa itu rukun Islam? Anda mesti tertanya-tanya, apa sebenarnya Ustaz nak abang? Rukun iman, rukun Islam dah tahu dah. Yang ni 5, yang ni 6. Rukun, tadi sini apa? Rukun iman. Rukun iman, rukun Islam. 6, 5. Dah tahu? Kita sambung selepas ni untuk mengetahui dengan lebih lanjut apa lagi yang ada dalam rukun iman, rukun Islam. InsyaAllah. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة. Alhamdulillah, kembali kita di dalam rancangan 30 minit Ustaz Don. Tak lama, 30 minit saja saya nak ambil masa kita untuk kita duduk dan menambahkan ilmu berdasarkan apa yang telah kita beritahu tadi. Baik, sidang penonton yang saya kasih sekalian, tahukah sidang penonton bahawa apabila kita sebut berkaitan dengan Islam, kita menceritakan berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam. Hari ini saya nak cerita kepada sidang penonton sekalian, apa itu rukun iman dan rukun Islam. Baik. Bila sebut rukun, R-U-K-U-N, rukun.
Rukun Islam ada lima. Rukun Islam ada 5. Dia untuk jasad kita. Apa dia? Nabi sebut. Boleh tak kalau saya cerita? Boleh nah? Suatu hari ketika Saidina Umar radhiyallahu anhu duduk dengan Nabi. Nabi SAW sebelah ni Saidina Umar. Masa duduk, Nabi SAW didatangi. Ada orang mai. Orang itu kata Saidina Umar. Hadis ini ada di dalam hadis Matan Arba'in, hadis nombor 2. Boleh rujuk. Imam An-Nawawi, hadis Matan Arba'in, hadis nombor 2. Kalau saya silap nanti tolong bagi tahu nah. Baik. Lelaki itu masuk. Masuk, Saidina Umar kata apa? Tengok lelaki ni nampak macam bukan orang tempatan. Sebab tak biasa tengok rupa dia. Yalah zaman Rasulullah semua orang kenal. Siapa orang tempatan, siapa orang tak tempatan. Maka tengok-tengok rupa, ini ni bukan orang tempatan ni. Tetapi, nak kata orang jauh, rambut dia berkilat. Baju dia putih, bersih. Tak ada debu yang menunjukkan kata dia jalan jauh. Tiba-tiba lelaki ni datang depan Nabi, duduk depan Nabi. Pegang paha Nabi. Duduk depan Nabi, pegang paha Nabi. Kemudian dia kata apa? Akhbirni anil Islam. Ceritakan kepada saya berkaitan dengan Islam. Maka Nabi pun sebut kepada dia, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shauma Ramadan wa hajja fil baitillah man istata'. Nabi sebut rukun Islam. Maka lelaki itu kata, kamu benar. Kemudian dia tanya pula Nabi, beritahu kepadaku, akhbirni anil iman. Bagi tahu pula iman tu apa? Nak tahu? Sambung cerita ni lepas kita terima pemanggil seorang. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di sana? Suhana Muhammad. Ya, silakan Puan Suhana. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, nak tanya satu soalan ni. InsyaAllah saya cuba jawab. Apa dia? Dia berkaitan dengan fitrah. Dia sebagaimana yang kita semua tahu, memang semua manusia pun mempunyai fitrah, memang nakkan kebaikan, ya Ustaz. Ya, jadi, betul. Macam kita orang Islam, kita berpendapat bahawa agama Islam tu adalah sebaik-baik agama, memang agama yang terbaiklah, hanya agama yang diterima di sisi Allah. Jadi persoalan saya, kalau penganut agama lain pula, mereka pun merasakan perkara yang sama juga. Mereka merasakan bahawa agama yang mereka anuti tu adalah agama yang terbaik buat mereka juga. Yang terbaik buat mereka juga. Nah, lagu tu jadi, nak explain. lagu tu lagu mana tu? Nak nyanyi lagu mana? Betul tak? Betul tak? Kan? Okey. Saya cuba jawab insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, soalan yang begitu prihatin. Betul, berkaitan dengan fitrah. Tadi Ustaz sebut fitrah. Kita semua manusia nak agama. Habis orang Islam kata agama dia betul. Orang lain pun kata agama dia betul. Di sinilah datangnya. Kenapa pertama sekali kita buat kelas ni? Yes. Untuk kita menanamkan di dalam diri kita. Apa dia? Yang pertama sekali, agama lain berdiri di atas ketiadaan asas. Tak ada asas. Tak ada asas. Saya ada banyak cerita nak cerita. Kalau nak cerita agama Hindu, nak cerita agama yang Hindu anuti, yang bangsa lain Buddha, agama dan sebagainya yang lain, Kristian apa semua, ada banyak. Tapi nanti dulu sebelum cerita tu saya sebut dulu. Agama lain berdiri tidak di atas asas apa-apa. Tetapi Islam berdiri di atas satu asas yang kukuh. Ingat tak tadi saya nak sebut pasal rukun iman? Suhana tunggu saat. Saya cerita dulu rukun iman, sekali saya masuk yang Suhana punya. Apa dia? Bila lelaki tadi tu kata kat Nabi, beritahu kepadaku tentang iman. Maka Nabi pun cerita kepada dia, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Nabi sebut, maka dia kata Nabi benar. Beriman kepada Al-Quran. Saya sentuh dulu sikit. Apa dia? Baik. Dalam dunia ini, ini cabaran ni saya bagi kepada siapa yang dengar ni. Yakin dengan cabaran ni. Apa dia? Di dalam dunia ini, saya tanya, kumpullah buku agama mana pun yang ada. Tu mana saya tekan tu banyak tu tak ada syadah, saya tambah syadah. Kumpullah mana pun buku yang ada, kitab-kitab agama lain dan juga kumpulkan Al-Quran. Ambil kitab-kitab semua tu bakar semua. Bakar habis.
Ambil kitab Quran, bakar juga. Bro, nanti saat dulu jangan duk kata ustaz ni duk buat kerja gila, bakar apa? Tak, ni saya kata bagi perumpamaan. Saya nak tengok kita punya pemikiran macam mana. Kemudian kita panggil semua orang-orang hebat daripada agama-agama yang tadi tu dan juga semua orang-orang hebat yang berkaitan dengan Al-Quran daripada agama Islam. Kita kumpul. Kita kata satu arahan. Tuliskan kembali apa yang ada di dalam kitab-kitab anda. Agak-agak siapa menang? Islam. Al-Quran. Satu dunia baca Al-Quran yang sama, tidak bercanggah satu huruf, satu baris, satu titik, apa lagi? Satu baris bawah. Tambahlah baris bawah. Saya dah tambah satu lagi. Baris bawah. Tak ada siapa bercanggah. Semua setuju. Melainkan adalah kiraat dan sebagainya itu. Tapi tak ada siapa bercanggah. Semua setuju. Kalau kata, okey, tuliskan satu chapter daripada Al-Quran. Surah Al-Fatihah. Maka semua orang tulis, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak ada pula orang kata, itu bukan surah Al-Fatihah. Salah tu. Tak ada. Tapi kalau yang lain, dia akan tanya, nak tulis ikut kitab apa? Nak tulis ikut kitab James ke, Matthew ke, nak ikut yang mana satu, Brahma ke, mana ke? Orang Islam sudah selesai. Itu bukti yang pertama, Suhana dan juga semua sidang penonton, itu bukti yang pertama menunjukkan bahawa agama mana agama yang betul. Boleh. Sebab itu saya teringat satu benda. Nabi SAW, satu hari Nabi bercakap, Nabi kata apa tahu? Mengapakah manusia tidak mahu setengah daripada mereka mengajar jiran mereka? Dan mengapakah tidak setengah jiran belajar dengan jirannya? Nabi suruh belajar benda tu. Jadi kalau kita ada jiran yang bukan Islam, ajar dia. Beritahu dia. Tanya dia soalan-soalan. Timbulkan pemikiran kepada mereka bagi dia, betul juga. Contoh, macam kita kata, dalam kitab mana, dalam buku mana yang menceritakan peristiwa Big Bang? Tengok semua orang jawab. Saya boleh dengar, insting. Semua orang jawab Al-Quran. Dalam kitab mana menceritakan secara detail berkaitan dengan penciptaan manusia daripada A sampai Z, ketika mana zaman Nabi SAW tidak ada teropong tu panggil apa? Stetoskop. Saya terlupa istilah dia, minta ampun, minta maaf. Ustaz. Ada Facebook. Mari kita tengok soalan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya. Baik, silakan. Kalau puasa kita tak pernah bayar, apa hukum dia? Pa tu apa kot? Dia silap tulis. Dia pa hukum dia. Dan pa patut buat. Tak apa. Saya kata, nanti saat dulu. Baca sekali lagi. Ustaz, saya nak tanya, kalau puasa kita tak pernah bayar, apa hukum dia dan apa patut buat? Baik, yang pertama sekali. Ini saya jawab sebab kita dah sebut pasal rukun iman, rukun Islam kan? Baik. Kalau puasa kita tak pernah bayar, berkaitan dengan umur kita, saya assume saudari yang bertanya, Suhaila Rosli bertanya, berkaitan, saya tengok usia, saya assume, katalah umur 20. Orang Islam dikira akil baligh ataupun baligh ketika umur 15 tahun kita ambil, ataupun 13 tahun kita ambil. 13 tahun ke 20 tahun, 7 tahun kita ada. Sepanjang 7 tahun kita berpuasa dan dikira sebagai orang yang dikira puasa dia tak puasa, dia tak buat. Jadi macam mana? Jadi macam mana? Baik, yang pertama sekali, Islam adalah satu agama yang cukup cantik. Nabi ada sebut, Rufi'al qalam ala salasatin. Diangkat pena atas 3 orang. Salah seorang daripada dia yang tak ingat sampai dia ingat. Yang pertama sekali, apa yang perlu buat kalau kita tidak pernah, kita ingat balik berapa hari kita tak pernah buat, maka kita qada dulu sebab itu wajib. Wajib. Sebab kita sihat walafiat, semua kita tak buat. Maka kita qada. Boleh nah? Qada dulu. Berapa hari ustaz? Dah 7 tahun. Saya tak ingat dah. Assume saja.
agak-agak satu tahun berapa kali? Contoh, ini saya bagi figure yang mudah. Orang perempuan, biasanya 7 hari insya-Allah dia tak boleh puasa. Maka biasanya 7 hari. 7 kali 7, 49 hari, maka ada qada 49 hari kena selesaikan. Macam mana pula dengan bayaran fidyah? Bayaran denda itu kita ada calculation dia. InsyaAllah kita akan jawab dalam Facebook ni balik. Ustaz tunjuk calculation dia macam mana nak buat. Dia kena kira setiap tahun, dia kena kira kali. Contoh secara cepat. 7 kali RM2.5. Sidang penonton, kita belajar matematik ya. 7 tahun kali RM2, bukan silap, kali dengan 7 hari sama dengan 49 hari. 49 hari ini hari yang kena bayar ni qada nah. Qada. Habis selesai nah? Qada. Okey. 1 tahun 7 hari. Ini tahun 1 2 3 4 5 6 7. 7 hari, 7 turun sini. Sebab tak banyak. Kali RM2.5. Kali RM2.5. Allah, titik ni. Ni, yang ni pun kali RM2.5 juga. Kemudian 2 ni turun dekat sini. Setiap ni kali RM2.5, kali RM2.5. InsyaAllah kita akan dapat jawapannya. Ustaz akan jawab dalam Facebook insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang menonton kita. 30 minit saja bersama Ustaz Don. Kita jumpa lagi insya-Allah. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.